So pertama sekali kita menyentuh perihal berkenaan dengan Sarawak. Kalau kita tengok Sarawak itu sendiri sebagai sebuah negeri yang baru-baru ini pada tahun 2018 Sarawak mencatatkan satu GDP yang sangat besar, malah keempat yang tertinggi di Malaysia, di belakang Selangor wilayah, dan kalau tak silap saya Johor, kalau tak Johor Pulau Pinang, antara dua tu. Tetapi namun begitu, kalau kita tengok daripada jumlah GDP Sarawak kalau tak silap saya pada tahun 2018 berjumlah 127 bilion ringgit, nombor 4 tertinggi di Malaysia. Nombor 4 tertinggi di Malaysia dengan reserve tunai 31 bilion. Dengan jumlah dana yang besar setiap tahun, royalty minyak saja lebih kurang 1 ke 2 bilion. Kalau kita tengok pada pada tiap-tiap tahun 1 ke 2 bilion itu normal. Itu baru 5% untuk negeri Sarawak. Kemudian on average is about 1.5 to 2 billion royalty. Kemudian baru-baru ini dapat pula minyak daripada Petronas, 5% sales tax, 2 bilion juga. Kemudian kalau kita tengok bantuan daripada federal, 4 bilion, zaman Najib 4 bilion, zaman Pakatan Harapan 4 bilion. Billion of dollars berlaku disalurkan dalam negeri Sarawak dengan jumlah dana yang terlalu besar, dengan jumlah kutipan yang banyak, benda macam tu. Namun Sarawak daripada jumlah perangkaan kadar kemiskinan, Kasih dia melihatkan bahawa Sarawak kita ni mempunyai jumlah miskin dan miskin tegar tertinggi di Malaysia, antara yang tertinggi di Malaysia. Dan 7 daripada 10 kawasan yang miskin, daerah yang miskin di Malaysia ini letaknya di Sarawak. 1 di Kelantan, 2 di Sabah. Bayangkan 3 negeri ini adalah 3 negeri yang mempunyai ramai orang miskin. Sabah, Kelantan dan Sarawak. Namun 7 daerah termiskin berdasarkan jumlah per kapita pendapatan penduduk dia, 7 daripada 10 itu berada di Sarawak. 1 di Kelantan dan kemudian 2 di Sabah, kita kata. Ada orang kata, Sarawak ni terlalu besar, maka sebab itu dia tak boleh dibangunkan. Tuan-tuan dan puan, kalau siapa yang cakap itu, saya boleh kata dia bodoh je lah. Kenapa saya kata dia bodoh? Sebab kita nak buat pembangunan pada kawasan yang ada orang. Dalam hutan tu nak buat pembangunan apanya? Kita nak buat pembangunan pada kawasan yang ada manusia. Kawasan dalam hutan yang tak ada manusia tu, apa ada orangnya? Jumlah penduduk Sarawak adalah lebih kurang 2.6 million, 2.6 juta sahaja. Sabah tu pun ada 3 juta lebih penduduk dia, berbanding Selangor ada lebih kurang 5 juta, 4-5 juta. Mungkin kalau Lembah Kelang tu 6 hingga 9 juta. Bergantung kepada jumlah penduduk yang datang, mungkin melancong dan sebagainya. Namun begitu, kalau kita tengok daripada segi geografinya, daripada segi jumlah penduduknya, daripada segi orangnya, daripada segi sumber aslinya, pelancongan yang ada, tempat yang cantik. Saya hari tu baru buat retreat dekat Sia Beach Resort di Lundu. Kalau kita tengok, cantik. Di sebelah Sia Beach Resort tu, Sia Beach Resort tu, air dia hijau. Sebelah saya tu, tak jauh daripada situ, air dia biru, tuan-tuan dan puan-puan. Air dia warna biru. Macam kalau kita tengok dekat Maldives, orang kata Maldives air biru. Dekat Sarawak tu ada air biru. Air laut dia biru. Dan tak jauh daripada Bandar Kuching. Kalau naik kereta tu, kalau naik ferry, lebih kurang dalam sejam sampai. Bukannya kena naik 5-6 jam ke, tak ada. Sejam perjalanan naik kereta, kita dah sampai ke chalet tersebut. Kenapa? Contohnya YB Karim, Menteri Pelancongan Sarawak itu sendiri tidak mampu untuk mengembangkan Sarawak dengan jumlah dana yang sebegitu besar. Jumlah dana yang sebegitu besar, jumlah pendapatan yang sebegitu banyak, kita tidak mampu untuk nak mengembangkan negeri Sarawak itu sendiri. Kenapa saya nak bawa sentimen Sarawak tu dalam live saya yang biasa ini? Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, maju Sarawak, maju Malaysia. Itu je. Kita tak boleh berharap selama-lamanya dengan minyak. Kita kena fikir satu sustainable income, pendapatan lestari, di mana kalau sekiranya minyak dry up, dia katalah minyak itu kering 5 tahun, 50, 10, 100 tahun yang akan datang, kita ada satu plan jangka panjang bagaimana kita nak mengekalkan ekonomi negeri dan bagaimana kita nak mengukuhkan ekonomi pendapatan penduduk-penduduk yang ada. Kita nak memastikan dana yang ada itu adalah dana yang cukup untuk penduduk-penduduk kita sustain themselves for another 50, 100 years and so on and so forth. Kita tak nak influx ataupun perpindahan rakyat-rakyat kita daripada Sarawak ke luar negeri sekerana mereka tak mampu untuk menjana pendapatan mereka sendiri.
Sebab itu kalau kita kata kita tak setuju Azmin Ali mengatakan bahawa kadar kemiskinan di Malaysia ini hanya 0.4%. Bagi saya itulah satu jumlah, satu misrepresentation yang terlalu teruk daripada seorang menteri. Bagaimana kadar kemiskinan dikatakan 0.4%, sedangkan kalau ikut kajian dunia berkemungkinan kadar kemiskinan di Malaysia ini di antara 12 hingga 15%. Kerana kemiskinan itu tidak hanya diukur daripada jumlah duit dan pendapatan yang diterima seharian, tetapi juga daripada infrastruktur yang lain. Sebab itu kita kena revise, dan ini yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ini yang disebut oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kita kena revise, dan benda ini dah dibawa. Ada orang kata, alah Pakatan Harapan dulu merintah tak ada tu nak revise. Kita nak revise, tapi tak sempat habis memerintah. 22 bulan kau dah tumbangkan, jadi nak salahkan Pakatan Harapan. Macam mana? Benda itu akan ambil masa. Macam mana kita nak revise? Salah satunya kita nak tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi menyebut satu sangat menarik. Dia kata, dekat Terengganu ada satu kajian dibuat macam mana nak tahu kalau orang tu miskin atau tidak. Dia tengok berapa jumlah kain sarung dia ada. Kalau kain sarung dia tu lah guna untuk sembahyang, guna untuk dia tangkap ikan, guna untuk dia berjalan seharian, maka dia miskin. Sekurang-kurangnya seorang kena ada 2 kain sarung. Itu zaman dulu punya style lah kan. So dia tengok daripada kaedah itu. Kerana pada masa itu cara measure yang paling senang. Kalau kita measure daripada jumlah pendapatan, contohnya gaji. Kita kata, kita tengok pendapatan isi rumah. Bagaimana pula dengan orang yang tak ada slip gaji? Bagaimana pula orang tak bayar KWSP? Pendapatan dia berdasarkan tanaman, for example. Berdasarkan kepada dia kerja dengan orang, for example. Berdasarkan kepada kontrak, for example. So, bagaimana kita nak menilai pendapatan tersebut? Jadi, kita tak ada cara untuk menilai pendapatan tersebut, melainkan kita melihat daripada multidimensional. Sebab itu multidimensional ni, pelbagai dimensi. Kita kena tengok kemiskinan itu melalui pelbagai dimensi. Dia dipanggil indeks pelbagai dimensi mengukur kemiskinan. Poverty Index, Multidimensional Poverty Index. Indeks kemiskinan pelbagai dimensi. So, indeks kemiskinan pelbagai dimensi ini akan melihat bagaimana sebenarnya kadar kemiskinan yang sebenar, dan daripada situ kita akan dapat nampak bahawa ramai lagi penduduk di Sarawak, ramai lagi penduduk di Malaysia itu sebenarnya miskin. Saya bagi contoh tuan-tuan dan puan-puan, dan tuan-tuan dan puan-puan cuba nilai sendiri, adakah anda dalam kategori miskin atau tidak? Sebab baru-baru ini Jabatan Perangkaan ada keluarkan jumlah satu perkeliling mengatakan B40, M40 dan juga T20 tu kategori apa? Ada orang tanya B40 tu apa? M40 tu apa? T20 tu apa? Dia B40 adalah golongan 40% mempunyai pendapatan. Dia pecah lagi. Dia ada certain pendapatan, dia 40% penduduk di bawah kategori pendapatan itu. Kemudian M40 adalah middle income. Berdasarkan certain jumlah pendapatan, maka dia sebagai M40. Kemudian T20 adalah top 20. Mereka yang pendapatan lebih daripada, kalau silap saya, 15,000 sebulan ke atas, dia dikonsider sebagai T20. So, kategori-kategori ini. Dalam B40 itu pun dia banyak pecahan lagi. Now, saya bukan nak menafikan cara itu. Cara itu cara paling mudah untuk kita menilai sama ada seseorang itu B40 atau tidak. Namun, bukan itu sahaja caranya. For example, saya katakanlah anda mempunyai gaji 5,000 sebulan. Katalah keluarga anda mempunyai gaji 5,000 sebulan. Okey, 5,000 sebulan di Kuala Lumpur dengan 5,000 sebulan di Kota Baru dengan 5,000 sebulan di contohnya Bandar Kuching, berbeza dia punya dinamika ataupun cost of living dia. Jadi menyebabkan 5,000 di Kuala Lumpur, kita tak boleh sama dengan orang yang gaji 5,000 di Kuching. Kita tak boleh samakan dengan 5,000 contohnya di Kuala Terengganu ataupun di Alor Setar atau di Sungai Petani ataupun di Georgetown, for example. So 5,000 ini dia tak boleh jadi satu kayu ukur rata. Dia bukan satu pengukur yang kita boleh blanketkan kepada semua penduduk di Malaysia. Jadi bagaimana kita nak menilai kadar kemiskinan seseorang itu? So berkemungkinan 5,000 di Kuala Lumpur itu adalah lebih miskin daripada orang yang berpendapatan contohnya 3,000 di Kuching, for example. Saya pun tak tahu. Ini contoh saja. So dia ambilkanlah multidimensional poverty index ini. Caranya adalah dia menilai bukan setakat gaji. Itu salah satu. Tapi kalau tak ada gaji, adakah anda ada akses kepada perubatan, for example? Adakah anak-anak ataupun isi rumah memakan makanan yang sihat, for example? Adakah makanan tu dimakan berapa kali sehari atau seminggu atau sebulan? Itu ada antara kaedah-kaedah penilaian indeks yang kalau kita boleh tengok boleh menentukan tahap kemiskinan seseorang itu. Walaupun gaji dia mungkin katakan RM5,000, dia duduk di KL, komitmen dia tinggi, dia kena travel jauh, cost of living dia tinggi.
menyebabkan dia tak mampu nak bayar. Kalau sekiranya anak dia masuk hospital, dia tak mampu nak bayar hospital swasta ataupun hospital kerajaan untuk pembedahan, ataupun sekiranya nak memberi makanan yang sihat kepada anak dia setiap hari, contohnya sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, maka dia boleh dikonsiderkan sebagai orang yang miskin. Cuma miskin dia mungkin bukan miskin tegar, tetapi still consider sebagai miskin. Kenapa kita nak buat macam tu? Tujuan dia adalah untuk kita memberikan bantuan yang sewajarnya kepada orang yang sepatutnya. Jadi sebab itu kadang-kadang kenapa kita pelik, orang ni kereta besar, rumah besar tapi dapat bantuan miskin, kan? Orang ni naik motosikal tapi dia tak dapat bantuan miskin. Kan? So benda macam tu dia berlaku kerana cara kita menilai pendapatan itu berbeza. Contohnya orang dia tu mungkin rumah besar, kereta besar tetapi dia tak ada slip gaji sebab dia kontraktor buat bisnes sendiri. Yang naik motosikal tu dia ada slip gaji. Kan? Gaji dia mungkin 3,000, 5,000. So dia tak, kemudian dia ada company. Company tu pula tak melayakkan dia mendapat bantuan. So balik kepada cerita Sarawak tadi, kemiskinan yang terlalu banyak itu, kenapa dia berlaku? Dia sebenarnya berlaku disebabkan oleh perkara yang paling asas, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu corruption dan mismanagement. Corruption dan mismanagement. Oh, tetapi ada orang GPS kata kat saya kan. Dia kata, Iswardi, apa corruption? Tiap-tiap tahun audit telah memberikan pengiktirafan audit terbaik kepada Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu, audit adalah melihat kepada macam mana kita, audit terbaik melihat kepada record keeping. Bagaimana kita membuat record keeping. Kalau kita buat record keeping itu bagus, maka baguslah dia. Itu dikira sebagai orang kata audit yang baik. Tetapi cemerlang. Namun begitu, audit yang baik hanya kerana record keeping yang baik belum tentu bahawa tidak berlaku corruption. Dia dua benda yang berbeza. Audit cemerlang itu melihat bagaimana anda membuat laporan audit. Audit tidak melihat yang cemerlang itu tadi, melihat apa dalam audit tu. Itu dua benda yang berbeza. Contohnya, kita kata kita purchase satu mesin. Mesin tu harga dia RM10,000. Okay, fine. Kita tengok dia punya invoice ada, quotation ada, dia punya record keeping ada, keluar masuk ada, duit account, semua cukup. Jadi itu kita anggap sebagai record keeping yang bagus, maka accounting dia cemerlang. Dia pun masukkan dalam account yang betul, maka itu dikonsider sebagai satu record yang cemerlang. Tetapi kita lupa nak tengok. Rupanya mesin tu dibeli RM10,000, sebenarnya harga dia RM2,000 je. Jadi kita dah membuang dan sudah membazir RM8,000 duit rakyat. Itu yang kita maksudkan. Tadi baru terima berita, rupanya ada anonymity, kapal mewah daripada duit 1MDB. 1MDB pun berasal daripada Sarawak juga asalnya tu. Jolo tu diperkenalkan oleh seseorang daripada Sarawak. So kenapa benda ini berlaku for so long? Saya katakan bahawa di Sarawak, daripada segi jumlah orang yang pimpinan yang ada, when you in power for so long, apabila anda berkuasa terlalu lama, absolute power corrupts absolutely. Bila kita dah berkuasa terlalu lama, kita rasa bahawa kita ni invisible. Kita boleh buat apa saja. Jadi yang kaya bertambah kaya, yang miskin bertambah miskin. Yang menterinya semakin kaya, yang rakyat semakin miskin. Jadi kita pun pelik dalam keadaan itu. Why? Management, mismanagement dan corruption yang ada. Itu je point dia. So macam mana kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Number one yang kita nak buat, kalau sekiranya kita nanti berkuasa, number one di Sarawak kalau kita nak berkuasa, adalah kita kena buka balik kontrak-kontrak yang ada, AP yang ada. Kita nak tengok siapa yang dapat award ni. Ini yang paling dia orang takut sebenarnya. Kontrak-kontrak ni siapa? Itu yang pertama. Kedua, tanah-tanah. Kita nak tengok tanah-tanah yang diberikan kepada YB, isteri YB, anak YB, apa kata dia, adik YB, sepupu YB, bini nombor 2 YB, bini nombor 3 YB, bini nombor 4 YB. Kita nak tengok semua. Kita nak buka, letak atas meja. Kita nak tengok berapa kekayaan YB ni. Kat mana dia pegang GLC, dia pegang board of director to which company yang sepatutnya dia orang tak boleh buat. So benda macam ni yang kita nak revealkan. Kita nak revealkan kepada rakyat. Sebenarnya kekayaan kita tu pergi ke mana? Dan ada hari tu orang tanya saya, kalau sekiranya saya berkuasa nanti di Sarawak, katalah Pakatan Harapan tu berkuasa di Sarawak, apakah antara benda yang kita propose nak buat? Saya kata antara benda yang saya nak propose nak buat adalah saya nak wujudkan PAC. PAC ni adalah satu badan di mana digunakan untuk menilai ke mana duit dan setiap sen yang dibelanjakan sepanjang tahun ini. Terutama apabila melibatkan reserve negara, reserve negeri. Tuan-tuan dan puan-puan, reserve Sarawak 31 bilion, kita tak tahu kat mana.
Kita tahu dalam audit dia katakan dia letakkan dalam FD, fixed deposit. Okay, fine. Dia letak dalam fixed deposit. 12 juta dalam account. Fixed deposit tu, dia boleh ambil tak boleh ambil? Betulkah dalam fixed deposit? Kenapa dia letak dalam deposit? Berapa dia punya pendapatan dia? So, kita kena ada satu akta yang guna khas untuk memantau duit tersebut. PAC ni juga adalah digunakan untuk menilai projek-projek yang telah di-award. Adakah berjaya atau tidak? Kita kena buat external audit kepada projek-projek yang tidak berjaya. Saya dah bentangkan pada tahun 2019 dahulu bagaimana tidak berjayanya RTP, Rural Transformation Program. Hanya 30% projek yang berjaya dilaksanakan. Selebihnya gagal. Gagal di bawah RTP. Saya ada dia punya rekod dia. Sebelum itu berjaya tetapi gagal di bawah RTP tahun kalau tak silap 18 atau 19, salah satu perkara tersebut. So, benda ini yang kita nak rungkai, yang kita nak bawa kepada rakyat Sarawak. Kenapa Sarawak ni essential, penting sangat kepada kemenangan Malaysia ni? Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan. Sarawak mempunyai 31 parlimen. Negeri yang mempunyai kerusi parlimen paling besar di Malaysia adalah Sarawak. Sarawak ada 31 parlimen. Sebab itu ada orang kata, tak payahlah kita peduli hal Sarawak. Kalau engkau nak pegang Malaysia, engkau kena pegang Sarawak. Itu je. Buktinya, tengok baru-baru ni. Tengok baru-baru ni, semuanya return to Sarawak, tengok Sarawak. GPS nak sokong siapa? Sebab GPS akan menentukan hala tuju Malaysia. Sarawak 31 kerusi dan Sabah 26 kerusi akan menentukan hala tuju siapa jadi pemerintah seterusnya. Sebab kalau kita neglectkan Sabah, kita neglectkan Sarawak, kita tidak akan dapat jadi kerajaan. Dan kalau jadi kerajaan pun, kita akan jadi kerajaan yang tidak lama. Terbukti apa yang saya cakap dulu. Terbukti. Kalau tidak kita pegang Sabah dan Sarawak, tak boleh kita pegang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya punya struggle walaupun ada yang offer pergi Selangor lah, pergi Penang lah, pergi itu. Saya kata tak, struggle saya adalah di Sarawak dan saya akan kekal di Sarawak. Dan saya nak pastikan bahawa struggle saya ini akan continue walaupun saya mati. Tak sempat nak tengok apa yang berlaku. Saya harap anak-anak buah saya yang muda-muda yang saya train sekarang ini, umur 19-20 tahun daripada neo-reformist, kita boleh carry this flag, continue my work, continue my job. It's okay. Teruskan. Mungkin saya tak nampak, tak jumpa lagi kejayaan itu sekarang. Tak apa. As long as kita continue. Saya selalu kata, perjalanan ini adalah satu perjalanan yang jauh. Kita bangkitkan semangat anak Sarawak, kita bangkitkan semangat anak jati Sarawak ini untuk keluar daripada kepompong pertama. Kepompong apa? Kepompong bahawa kita ni sorang-sorang. Kita tak perlukan negeri lain. Itu penipuan. Kita perlukan semua. Kita perlukan Sabah. Kita perlukan Semenanjung. Tak ada istilah tanah Melaya. Kita sendiri dah merdeka, dah habis dah. Cerita Melaya, cerita apa semua dah habis dah. Kita Malaysia. Kita rakyat Malaysia. Sepatutnya kita hidup sebagai rakyat Malaysia dan kita saling perlu memerlukan. Orang Sarawak perlukan Semenanjung. Semenanjung perlukan Sarawak. Sarawak perlukan Sabah. Sabah perlukan Sarawak. Kita semua saling perlu antara satu sama lain. Kita buatlah macam mana pembangunan di Sarawak. Kalau orang Semenanjung tak datang pergi melancong pun tak guna juga. Kalau kita buatlah macam mana banyak pun makanan kita, kalau kita tak boleh jual dekat contohnya Brunei, bukan Brunei, ialah Brunei, Sabah, kita tak boleh jual dekat Indonesia, kita tak boleh jual dekat Semenanjung, dekat Thailand, tak guna kita tanam tanaman tu, akhirnya habis hancur macam tu saja. Kepentingan untuk kita melihat bagaimana kita nak menyusun negeri ini kepada satu visi di mana satu hari nanti saya dapat nampak, saya dah boleh bayangkan, saya boleh imagine dengan Sarawak itu bukan pencakar langitnya tinggi. Tapi saya bayangkan, orang kalau nak cari makanan, food security dia akan kata, oh, look at Sarawak. Look at Sarawak. Sarawak is a country, is a state that produces food for the nation. Saya nak tengok macam tu satu hari nanti. Gimana kita produce makanan kepada negara, bukan setakat untuk negara, kita ekspor keluar jiran-jiran kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Southeast Asia sahaja ada 600 juta penduduk. 600 million. Forget about China. Forget about India. Let's look at our region. And kita ada Indonesia, kita ada Brunei, kita ada Filipina, kita ada Thailand, kita ada Cambodia, kita ada all those states. Kalau kita campurkan jumlah penduduk 600 million. Can you see the market? Bagaimana kalau Sarawak menjadi hub, orang kata hub makanan, bagaimana daripada laut itu kita boleh ekspor pergi ke Filipina, kita boleh ekspor pergi ke Semenanjung, kita boleh ekspor pergi ke Thailand, dan jiran kita tak lama lagi Jakarta akan pindah ke Kalimantan. Bagaimana kita boleh ekspor makanan pula ke Kalimantan? Kalimantan tu tanahnya besar. Betul, tanahnya besar. Tetapi dia tak semestinya ada teknologi dan juga wang yang seperti mana yang kita ada.
Namun begitu political will, tuan-tuan dan puan-puan. Pemimpin yang ada sekarang ni otak dia tumpul, otaknya mantul, otaknya apa orang kata tumpul, mantul dan juga dia tak berketul-ketul sehingga tak mampu untuk memikirkan bagaimana dia nak buat pembangunan untuk rakyat. Sebab buat pembangunan untuk rakyat ni tak untung. Tak ada untungnya pada dia. Pada company dia tak ada untung. Kalau dia buat digital ekonomi ada untung, LRT ada untung. Kalau dia buat airport ada untung untuk kroni-kroni dia. Tetapi pembangunan untuk rakyat, buat jalan raya, buat air, buat api, buat sawah padi yang luas, kelapa sawit yang luas, benda tu tak memberi keuntungan kepada dia. So benda tu bab kata Anwar Ibrahim tadi, nak bagi pembangunan kepada jumlah pembangunan kepada rakyat tu tak menguntungkan. Sama juga dengan rumah rakyat. Dan kita kata rumah rakyat tu, kita boleh bagi rumah rakyat kepada penduduk Sarawak. Tanahnya terlalu luas. Lebih 125,000 kilometer persegi. Kilometer persegi. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak kira. So, kalau sebab itu saya kata, kepada Sarawak, kita akan pastikan selepas ini bahawa kita akan membuat perubahan.